Jumpa lagi kita dalam kuliah subuh kita pada kali ini, Ahad yang terakhir sebelum kita menyambut bulan Ramadan Karim. Tuan-tuan minta Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kuliah kita sebelum ini, Allah alam bila yang terakhir sebelum ini, pengajian kita berkenaan dengan tafsir surah Yasin. Tafsir surah Yasin. Alhamdulillah, sebelum ini kita telah meneliti beberapa ayat, banyak juga ayat dalam yang diklasifikasikan berkenaan dengan kisah iktibar penduduk sebuah negeri, iaitu bernama Antakiyah, yang mana penduduk negeri tersebut telah mendustakan rasul-rasul yang telah dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ada pembantu yang menguatkannya daripada hujung negeri datang untuk menyokong bahawa dakwah daripada nabi-nabi tersebut adalah benar, maka ikutilah, tetapi akhirnya dibohongi. Lalu Allah menyiksakan mereka. Jadi ceritanya sehingga ayat yang ke-29. InsyaAllah pada pagi ini kita akan masuk dalam bab yang baru, bermula dengan ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30 iaitu berkenaan dengan penyesalan orang yang tidak beriman. Jadi kalau bab sebelum ini Allah menyatakan bahawa cerita bagaimana penduduk negeri yang tidak beriman dengan Allah, kisah-kisah tersebut. Maka pada bab ini Allah terus menyatakan bahawa betapa ruginya orang-orang, betapa menyesalnya orang-orang yang tidak beriman dengan Allah. Tidak beriman dengan Allah. Dengan dalam konteks kita tak beriman dengan Allah ni, bagi orang kafir tidak beriman dengan Allah. Jadi itulah kisah yang sebelum ini. Tetapi kalau kita pula kita tak beriman sepenuhnya, kita dah beriman, kita telah Islam, tapi kita tak beriman dengan sepenuhnya. Jadi ayat yang ke-30 dalam surah Yasin, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dalam ayat ini Allah mengatakan, ya hasratan, alangkah besarnya penyesalan, alal ibad, terhadap hamba-hamba itu. Alangkah besarnya penyesalan, menyesal sungguh. Sebab apa? Ma ya'tihim mir rasulin, tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, illa kanu bihi yastahzi'un, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Memperolok-olokkannya. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, bila kata menyesal, tuan-tuan Allah, sebab tu salah satu daripada nama hari kiamat. Nama hari kiamat, Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan, dibangkitkan seluruh umat manusia. Yaumul Hasrah, ia juga disebut sebagai hari penyesalan, Yaumul Hasrah. Ini ya hasratan, hasratan adalah menyesal. Semua manusia akan menyesal. Menyesalnya orang yang tak beriman kepada Allah, menyesalnya orang yang beriman tetapi tidak memaksimumkan keimanannya, amal solehnya. Menyesalnya orang yang kita kata orang yang dah banyak buat kebajikan, orang yang selalu bersedekah, tapi menyesal, ya Allah sedikitnya aku tahu daripada muda sampai ketua, masuk tabung tu RM1 dia semua tak pernah lebih. Contohlah kita katakan, padahal dia Allah berikan kelebihan kepada dia, tapi samanya miskin dulu pun RM1, kaya pun RM1. Contohnya lah, menyesal kenapa? Kalau aku tahu dulu RM1,000 aku bagi. Contoh. Jadi misalnya dalam bulan-bulan Ramadan ni, Ramadan Allah, begitulah. Hendaklah kita tingkatkan. Sebagaimana Nabi SAW, Nabi seorang pemurah, tetapi dalam bulan Ramadan lebih murah lagi, lebih
banyak lagi bersedekah. Sebab apa? Nak mengambil pahala kelebihan yang Allah berikan berganda-ganda kepada orang yang melakukan amal ibadat. Samalah juga kepada Allah, kita katakan pahala solat sunat, kita solat sunat juga, tapi pada bulan Ramadan kita tambahkan, kita ganda-gandakan. Sebab apa? Solat sunat yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, pahalanya diberi ganjaran seperti solat fardu, solat yang wajib. Bacaan Al-Quran, bacaan Al-Quran, bagaimana setiap bulan Ramadan lah kita katakan, selalu ustaz-ustaz duduk ceramah, kita katakan dalam bulan Ramadan kita boleh habiskan 30 juzuk, tetapi 11 bulan yang lain susahnya nak khatam. Padahal 11 bulan yang lain nak khatam pun susah. Betul tak? Jadi tak apa yang dah lepas lah. Tetapi jangan kita menyesalkan apa? Kerana Ramadan yang kali ini, bila mana juga Ramadan kali ini, kalau nak dibandingkan Ramadan tahun lepas pun, kita duduk solat dekat rumah, betul tak? Masjid tutup, sedih je semua, baca FB, baca apa dalam WhatsApp group dan sebagainya, sedih sebab apa? Tak boleh nak solat dekat masjid, tak boleh nak solat dekat surau. Alhamdulillah pada tahun ini dibenarkan. Maka ambillah peluang sehingga akhir Ramadan. Jangan kata minggu pertama bulan Ramadan penuh sampai ke belakang. Habis minggu kedua tinggal separuh, minggu ketiga tinggal 2 baris, minggu keempat, minggu terakhir semua mencari Lailatul Qadar. Tak ada dah nak cari Lailatul Qadar, tinggal Imam Bilal, AJK 2-3 orang, mungkin lah. Jadi tuan-tuan Allah SWT, jangan kita tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Kenapa? Tidak memaksimumkan keimanan kita, amalan-amalan kita dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan Allah SWT, kita kalau kita kira betul-betul lah, kalau kita kira betul-betul, tuan-tuan Allah, bulan Ramadan sebulan, katakanlah kita ambil 30 hari. 30 hari, satu hari kita ada 24 jam. Dalam 24 jam tu teman Allah, contoh kita gunakan untuk beramal ibadat yang wajib lah, kita katakan berapa jam je solat? 7 kali 7 kali 5 kali berapa minit kita solat? 5 kali 5 20 minit. Tapi ada pahala yang lain-lain, datang awal, solat sunat dan sebagainya. Lepas tu apa lagi? Amalan yang wajib. Jadi kalau kita tengok, kita perhatikan sangat sedikit. Sebab tu teman Allah, kita kena smart kita bijak. Masa mana yang kita habiskan banyak dalam kehidupan kita? Kalau tuan-tuan dah pencin, masa apa? Mungkin tidur lah kot. Tidur memang dah wajib tidur dah. Dah wajib, memang sah memang kita tidur dah setiap malam. Itu dah berapa jam? 7 jam contohnya. Lepas tu tambahan lagi, kalau dah pencin, tidur lagi. Bulan puasa, tidur lagi siang hari, pagi, petang, siang, malam tidur. Jadi bagaimana kita nak ubah, kita nak tune atau kita nak turn tidur kita mendapat pahala? Macam mana? Ambil wudu, tidur pasal ayat-ayat Quran. Jangan pasal tidur pasal duduk apa semua kan. Kan mati dalam tidur tu, rohnya naik, rohnya keluar daripada badan, kan tak balik-balik kan, tak masuk dalam badan balik, matilah. Tidur di masjid, tapi tak tahulah sekarang ni tak digunakan tidur kat masjid, betul tak? Kan dalam keadaan kita niat apa? Kita dalam masjid kita niat, tuan-tuan niat apa? Kena niat lah. Kita datang ke masjid, duduk kat masjid, Allahu Akbar, niat apa? Jadi kena niat lah, jangan tak niat. Dah rugi, betul tak? Lepas tu tidur kat mana dapat pahala? Tidur dalam majlis ilmu. Jangan bukan ustaz suruh tuan-tuan tidur dalam majlis ilmu, tapi nak cerita kan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, datanglah, masuklah ke dalam majlis ilmu kan. Kamu lalu ke mana pun semua duduk majlis ilmu kan. Jadi ada beberapa peringkat lah, betul tak? Orang yang kita kata dalam majlis ilmu, dia menulis, dia mencatat apa yang diberikan, dikuliahkan itu. Kemudian
orang yang mendengar saja, kemudian orang yang apa. Jadi hatta kalau tidur dalam majlis ilmu pun Allah berikan pahala. Betul tak? Allah berikan pahala. Jadi kita nak kena tukar, nak kena semak, nak kena bijak. Jadi segala-galanya kena ikhlaskan, dan apa yang kita buat itu ikhlas, kemudian tukar biar dia menjadi pahala. Samalah juga bagi orang yang bekerja. Bagi orang yang bekerja, berapa jam bekerja? Paling kurang 8 jam. Paling kurang 8 jam bekerja. So 8 jam itu jadikan sebagai ibadah. Jadi satu hari dah 8 jam dah kita beramal ibadat. Kenapa? Ikhlas kerana Allah, nak cari nafkah untuk anak bini, nak bersedekah, nak bayar zakat dan sebagainya, nak tolong orang kalau kaya, nak tolong orang dan sebagainya. Kemudian kalau dah kaya dapat duit, nak sedekah jariah, sedekah jariah. Jadi berbalik kepada bekerja tadi, bekerja dalam perkara yang halal. Bila kata yang halal, Allah berikan pahala. Jangan pula kita bekerja, tengok bekerja tu bercampur aduk dengan perkara yang haram, ataupun bekerja tu curi tulang, ataupun bekerja tu melakukan kita katakan sesuatu yang haram. Tidak bekerja tapi bekerja yang haram, pendapatan pun menjadi pendapatan yang haram. Alangkah ruginya. Bukan kata kita tukar kepada amalan, tetapi bahkan membuat sentiasa berdosa pula. Sentiasa berdosa. Sebab bila kerja kita kata terlibat dengan menipu, bila kerja berniaga terlibat dengan menipu, bila cari makan bekerja nak curi tulang dan sebagainya lah. Menggunakan harta syarikat, menggunakan harta tempat mana kita bekerja lah. Jadi benda-benda tu nak kena diperhatikan, tukar kepada amal ibadat. Sebab tu tuan-tuan Allah SWT surah yang kita dulu selalu baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah mengatakan bahawa Allah sumpah dengan masa, demi masa, time management, pengurusan masa. Jadi kita kena bijak kat situ. Allah mengatakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ni sungguhnya berada dalam keadaan rugi dunia, rugi akhirat. Illal ladzina amanu, melainkan orang-orang yang beriman. Melainkan orang-orang yang beriman. Jadi sebab tu dalam konteks tadi, dalam konteks kita dalam surah Yasin ini, kerugian, penyesalan bagi orang yang tak beriman dengan Allah. Allah hantar Rasul, Allah hantar Nabi, Allah hantar, itu zaman dulu. Zaman sekarang Nabi dah tak ada lagi. Allah hantar ulama-ulama, Allah hantar ustaz-ustaz, penceramah-penceramah, pendakwah-pendakwah dan sebagainya untuk berdakwah, sharing ilmu dan sebagainya. Maka kita tak mengambil tahu, tak peduli, tak menambahkan ilmu, tak mengamalkan apa yang ilmu yang kita dapat dan sebagainya. Jadi wa amilus solihat illal ladzina amanu wa amilus solihat, rugi melainkan orang-orang yang beriman, melainkan orang-orang yang beramal soleh. Jadi dalam konteks kita bulan Ramadan akan datang ni, maka tambahkanlah, ganda-gandakanlah amalan-amalan yang kita lakukan seharian itu. Tukar segala yang tak bermanfaat kepada yang bermanfaat. Tukar kepada masa-masa yang kita gunakan untuk perkara yang lara, walaupun tak berdosa tapi lara. Melalaikan. Contoh, duk tengok drama. Drama lah sangat, daripada pagi sampai ke malam. Sahur pun buka drama. Buka sahur tu, dah tengok buka TV drama lagi. Patutnya bacalah Quran dan sebagainya, berzikir, selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Tuan-tuan Allah SWT sebut pasal selawat, Ustaz kat share. Ni ilmu Ustaz baru dapat, ada kawan masa buat master kat UIA sekali. Dia tengok dalam Ustaz punya YouTube. Sam, dia kata, engkau yang dia kata duduk merawat tu, dia kata duduk macam-macam lah dalam Ustaz punya YouTube kan. Ustaz Kupus dalam YouTube tu semelih jina, taji ke masjid lah, apalah semua kan, macam-macam. Jadi dia ni
Dia terkenal dengan basir selawat. Basir selawat. Basir selawat. Apa-apa dia selawat. Dia mengubah orang, dia selawat je. Kan? Jadi dia cakap kat saya, macam ni dia kata, kau nak lagi senang, dia kata apa? Kan tempat-tempat yang sakit tu, selalu kita merawat macam mana kita baca Fatihah. Contoh kata spray minyak kasuri, kalau tak pakai kasuri kan. Spray tu kerana sakit-sakit, kita sakit lah. Kat mana sakit tu, kita spray. Jadi kalau spray tu, kalau panas, maksudnya ada gangguan jin. Jadi selalunya Ustaz buat macam mana? Ustaz pakai tangan kanan, letak kat mana-mana sakit. Contohnya sakit bahu lah, kan, baca Fatihah 3 kali. Okey, bahasa ni dia kata kau tambah, saya kata kau tambah baca selawat Ibrahimiyah 3 kali. Selawat Ibrahimiyah selawat apa? Selawat paling baik lah menurut hadis Nabi SAW, tahiyat akhir tu lah, ya, tahiyat akhir. Sebab tu tuan-tuan, solat sunat habiskan dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama. Tak habiskan sekat tu je, ada sampai habis. Baca yang tu 3 kali, kemudian buat macam mana? Dia kata buat macam kau cabut rumput, dia kata. Kalau sakit kat sini, buat macam kita cabut rumput. Macam mana kita cabut rumput? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, buang. Kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala. Saya kata, kan, macam bomo lah pula. Dengan macam ni angkat macam bomo lah pula. Tak, dia kata bukan bomo. Cuba buat semua. Jadi saya pun praktis macam tu. Kan? Macam cabut sakit. Macam sakit tu ataupun gangguan macam cabut. Dia baca Fatihah 3 kali, lepas tu selawat Ibrahimiyah tadi, ambil macam tu. Apa-apa nak sakit ke mana-mana, nak sakit dada ke apa, nak sakit kepala ke, macam tu buang. Macam tu buang. Keluar. Macam cabut. Lagi mujarab. Sebut pasal selawat tadi. Maka selawatlah pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya. Sebagaimana yang hadis-hadis tu lah. Zikir apa yang nak dibaca dan sebagainya tu. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, juga orang-orang yang berpesan dengan kebenaran. Kita ni lah nak berpesan dengan kebenaran, suruh ikut benda yang baik, tinggalkan benda yang tak baik dan sebagainya, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Kesabaran ni satu benda yang sangat tinggi pahalanya, dan sangat mudah. Banyak benda yang kita bersabar. Kita bersabar dalam melakukan ibadat. Kita panggil maksudnya buat juga Allah letihnya, tak apalah, nak solat sunat apa semua. Contoh tuan-tuan amal tak, dulu kita belajar tentang apa, kitab apa yang mana biru tu, amalan sedikit pahala berganda. Tuan-tuan masih amal tak? Di antara perkara yang sangat tinggi dan pahalanya Allah bagi berganda-ganda, iaitu solat 4 rakaat selepas Isyak. Sama seperti dalam hadis mengatakan, sama seperti solat pada malam Lailatul Qadar. Belum tentu lagi bila masuk Ramadan kita dapat Lailatul Qadar, tapi ini tiap-tiap malam kita akan dapat. Hadis yang lain lagi mengatakan apa? 4 rakaat sebelum zuhur, sama seperti 4 rakaat selepas Isyak. Yang mana solat 4 rakaat selepas Isyak sama seperti solat pada malam Lailatul Qadar. Kita dah kira dulu berapa puluh ribu rakaat. Yang tu jangan tinggal. Sama ada kita solat 4 rakaat terus selepas selepas Isyak, ataupun kita solat 2-2. Selalu kita solat 2 rakaat, tambahkan lagi 2. Tak susah pun. Tambahkan lagi 2. Kalau nak buat 2-2, solat saja aku solat sunat selepas Isyak 2 rakaat kerana Allah Taala. Tambah lagi 2, saja aku solat Isyak, tak baca kat Ba'diyah, saja aku solat Isyak 2 rakaat kerana Allah Taala. Kalau sebelum zuhur, kalau buat 4, saja aku solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau nak buat dua yang pertama tadi qabliyah, 2 selepas tu saja aku solat sunat zuhur 2 rakaat kerana Allah Taala. Amalkan. Alangkah ruginya. Sebab apa? Sebab itulah kita nak ganda-gandakan. Kita nak ganda-gandakan. Ambil peluang, kena bijak. Sama juga kita kata dengan sedekah. Sedekah yang jariah. Sepanjang masa kita akan dapat. Sudah buat tambah, kita buat tandas, berbagi tandas dan sebagainya, nak tambah bangunan apa semua, kan? Yang sedekah jariah. Ataupun dalam bulan Ramadan memberi makan orang berpuasa, orang berbuka puasa. Pahala dia kita kau habis.
tapi tak mengurangkan pahala dia. Kan? Sekarang ni boleh buka puasa, boleh buka puasa. Boleh buat jamuan buka puasa. Untuk petugas. Oh, untuk petugas di masjid. Nak untuk tak apa, ada orang yang kita boleh sponsor kan. Kalau tak, pergi beli bazar Ramadan, beli lebih dah sikit. Selalu kita beli, kita kata berapa bungkus kita beli anak banyak contohnya. Beli dah lebih sikit, hantar kat jiran sebelah. Hantar kat orang tua, hantar kat macam-macam lah, kawan-kawan dan sebagainya. Kawan tu pula bila kata tukar lah pula, kan, sama-sama cari pahala. Engkau ambil aku punya pahala, aku pun nak kau punya pahala juga. Betul tak? Kita buat perjanjian dah hari-hari, boleh tak macam tu? Kan? Cari berapa biji rumah, kita katakan, hari ni nak buat jadual, hari ni aku bagi kau ni, hari ni aku bagi aku hari ni. Sebab apa? Allahu Akbar. Cuma berada dalam bulan Ramadan saja selalunya. Kan? Bulan-bulan yang lain tu susah nak buatnya. Jadi kena smart. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konteks ini, suatu tuan-tuan Allah mengatakan ya hasratan 'alal ibad. Alangkah ruginya, besarnya persoalan terhadap hamba-hamba itu. Kenapa? Ma ya'tihim rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Bila mana Allah utuskan rasul kepada mereka, mereka memperolok-olokkannya. Yastahzi'un. Tuan-tuan Allah, sebab tu saya katakan tadi konteks dalam ayat ni memperolokkan. Memperolok ni kalau orang tak beriman nak macam-macam lah, macam kita kata dalam bab yang lepas lah, apalah kau ni tak ada tak ada bukti, apa yang kau cakap tu bohong, apa yang kau cakap tu sihir, apa yang kau cakap tu sastra, ayat-ayat Allah turun itu sastra, ataupun ayat yang Allah turun itu tak boleh pakai, itu kolot, apa pakai Quran. Quran itu 1400 tahun lebih. Zaman sekarang orang tak pakai dah, apa semua sistem, kita ada sistem baru. Tak boleh dah pakai hukum-hukum Al-Quran, dah tak boleh. Sebab apa itu kolot, tak boleh. Macam-macam lah penolakan itu. Jadi dalam konteks memperolok-olokkan tu macam-macam lah, kan? Sama ada kita tak mengikut Al-Quran, sama ada kita memperolokkan Al-Quran, ataupun kita menolak sebahagian daripada ayat, ataupun kita mengambil ayat yang kita suka dan ngam dengan kita, yang tak ngam kita tolak, dan sebagainya lah. Jatuh dalam kategori memperolok-olokkan. Tak semestinya kita tak beriman dengan Islam pun, ataupun kita beriman pun tapi tak beriman sepenuhnya. Jadi kita takut kita jatuh dalam kategori. Sebab tu Allah mengatakan ya hasratan, alangkah ruginya. Alangkah ruginya orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang 31 kata Allah, Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, bahawa orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka. Maka kita kena ambil pengajaran. Sekejap lagi nak pergi gotong royong kat mana? Bersihkan kubur. Kubur tu apa? Tempat apa? Tempat orang-orang mati lah. Siapa yang mati? Kita lah akan mati. Siapa yang telah mati? Orang-orang yang telah ditanam kat kubur lah. Siapa yang belum mati dan akan mati? Kita lah. Kita lah yang akan mati. Tetap pergi berjalan kat kubur lagi, mati terus. Na'udzubillah. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya. Mohon Allah sampailah kita kepada bulan Ramadan. Kan? Ada yang meninggal sebelum Ramadan, na'udzubillah. Nak sikit je lagi. Besok lusa. Kan? Besok hari Isnin, lusa hari Selasa. Kan? So hari Selasa, kita puasa hari Selasa ke Selasa? Hari Rabu. Satu Ramadan. Satu Ramadan kita akan puasa. Hari Allah alam, tapi confirmnya satu Ramadan lah kita akan puasa. Kan? Jadi macam tu. Jadi Allah berikan peringatan. Kau tak tengok ke dulu-dulu? Jadi kalau dalam tafsir ni mengatakan bahawa rujuk kepada kaum Ad, kaum Samud, yang mana ayat Al-Quran ni turun pada zaman Nabi SAW. Jadi merujuk kepada kaum-kaum yang terdahulu. Kaum Nabi Nuh, Allah banjirkan seluruh dunia. Kaum Nabi Ad, tiupan angin ribut. Kaum Samud,
Malaikat Jibril pekik suara macam halilintar, pekik. Tak tahu nak pekik macam mana, tapi suara yang kuat sehingga habis mati. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita kepada kaum-kaum yang terdahulu. Qarun Allah tenggelamkan. Kaya macam tak adalah orang yang lebih kaya daripada Qarun ni. Dengan apa itu dia sebut dalam Al-Quran tu kunci-kuncinya dipikul oleh sebilangan orang-orang yang kuat. Anak kunci saja, bukan harta dia. Pergi meeting sana, pergi meeting sini, kena pikul anak kunci. Itu anak kunci ada berapa je kan? Kunci kereta, kunci pintu, kunci jabat sikit tak? Betul tak? Kunci laci ke apa tu, kunci bilik macam tu je. Ini sebilangan orang yang besar, orang yang kuat, pikul kunci saja. Lalu akhirnya Allah tenggelamkan. Allah tenggelamkan bila mana? Bukan kata menentang sepupunya Nabi Musa AS saja. Bahkan melawan, bahkan memfitnah. Dia ambil pelacur, mengaku kata Nabi Musa telah berzina dengan dia. Lalu Nabi Musa panggil perempuan pelacur tadi, tanya dia betul-betul, baru dia mengaku. Dia kata Qarun yang upah dia. Lalu dia memohon kepada Allah SWT supaya memberikan balasan yang setimpal kepada Qarun tadi. Lalu Allah mengatakan dia telah memerintahkan bumi mengikut apa saja arahan daripada Nabi Musa AS. Maka di situlah Nabi Musa memerintahkan bumi supaya menelan. Itu pun berperingkat-peringkat, bukannya telah terus supaya dia insaf. Tak insaf juga. Jadi yastahzi'un. Alangkah ruginya orang-orang yang memperolok-olokkan Al-Quran. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang seterusnya, dia ada 3 ayat saja. Allah mengatakan dalam ayat yang ke-32, wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami. Akan dikumpulkan lagi kepada kami. Maksudnya kepada Allah SWT, kalau kamu tak nak beriman kepada aku, kalau kamu tak nak, kalau kamu memperolok-olokkan ayat aku, agama aku, hukum aku, undang-undang aku, pendidikan cara aku, berekonomi cara aku, cara Islam, pemikiran cara Islam, cara aku. Jadi kalau kamu olok-olokkan, kamu kena ingat, satu masa kamu akan dikembalikan kepada aku. Kamu akan dikumpulkan kembali kepada aku. Dengan mati pun kita dah takut dari rahmat Allah SWT. Dengan mati pun kita dah takut dah. Alhamdulillah, kita nampak apa, tengok tu surah apa, Tabarak, bacalah setiap malam. Setiap malam bacalah. Kalau tak sempat baca malam pun baca pagi, sebab hukum masih dikira lagi seperti baca pada malam harinya. Hafal dan sebagainya. Ada dekat tempat lain Ustaz, tafsir surah Al-Mulk, surah Al-Mulk, tafsir surah Al-Mulk. Jadi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu akan dikumpulkan. Sebab tu dalam tafsir mengatakan, maka apa yang pasti akan berlaku, bahawa mereka semuanya nanti bakal dihadapkan pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dibicarakan. Takut untuk dibicarakan. Audit lah, terutama Allah, audit. Kalau company, kalau syarikat sekarang ni, kalau ada orang yang buat salah, audit dah paling benda yang paling ditakuti. Betul tak? Audit. Datang audit, nak audit account. Contohnya macam mana? Ada duit short tak? Ada duit tak cukup tak? Ada duit disalah belanjakan tak? Ada duit disalahgunakan dan sebagainya. Audit. Sama juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan masa kepada kita. Ke mana kita? Habiskan masa, umur kita. Kan? 4 soalan utama yang Allah tanyakan bila mana sampai di akhirat tentang umur. Ke mana kamu habiskan? Suatu masa, time management tu. Apa yang dah berlaku, taubatlah kepada Allah. Nak delete kesalahan kita, benda yang melarakan kita dan sebagainya, delete. Tentang rezeki, dari mana kamu dapatinya? Dan bila dah dapat rezeki, fima anfaqahu, ke mana kamu belanjakan? Ke mana kamu belanjakan? Sebab tu kita kena tukar kepada sedekah jariah, kepada
zakat, kepada tanggungjawab yang menjadi tanggungjawab kita. Sebab tu salah satu daripada persediaan untuk menghadapi Ramadan ialah nak berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dah telefon tak? Dah bagi duit tak? Kita dalam kepala kita dah tahu dah nak makan apa. Sudah, pasal Ramadan tahu ni. Ada dekat Sebuah Perdana contohnya. Kat sini ada kat Sebuah Perdana ni kan. Sini tak ada kan. Situ dekat pasal tani ke dan sebagainya. Contoh, kita nak makan apa. Dah planning dah sebulan lepas. Tapi untuk mak ayah kita planning tak? Mak ayah nak makan apa? Nak beras kat rumah tu ada ke tak? Beras rumah mak kita. Ataupun beras apa yang kita hantar. Grade yang paling berhancur hantar. Masya Allah. Contohnya. Jadi kita kena nak tahu macam mana. Kita kena edit, kita kena audit. Jadi di antara perkara yang perlu kita buat adalah berbuat baik pada bapa. Telefon mak, besok puasa ni mak nak sahur makan apa? Mak dah ada tak? Nak beras dan cukup tak mak? Gandum tu gandumnya cukup tak? Contoh kalau tak boleh pasal Ramadan dan sebagainya nak ataupun duit ni dah cukup tak? Nak beli lauk, nak beli tu, nak beli ni. Nak bahagiakan orang tua kita. Jadi kalau minta Allah SWT, itu benda yang paling kita takut. Bila diedit kita tak boleh nak jawab dengan Allah. Ni kenapa ni? Contoh. Sedangkan hadis Nabi SAW, hadis ke kisah yang kita pernah bacakan dulu, iaitu macam mana kan seorang penjual kayu. Bila mana dia jual kayu tadi, kemudian dipatahkan kayu tu untuk apa? Colik gigi je, ganti kayu je untuk colik gigi je. Nak masuk dalam kubur kena tanya dengan malaikat. Tak boleh nak jawab. Tak boleh jawab. Walaupun sekecil itu. Habis macam mana? Taubatlah dengan Allah. Taubatlah dengan Allah. Kan? Bila taubat tadi Allah delete segala apa yang kita lakukan. Sebab taubatlah. Kena taubatlah. Kan? Allah deletekan video-video kita. Kan? Allah deletekan rakaman-rakaman yang dirakam, yang ditulis dan sebagainya. Allah delete. Jadi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dihukum dengan balasan yang setimpal mengikut baik dan buruknya amalan mereka. Jadi itulah kita nak kena hati-hati. Kan? Bukan mereka sahaja diperlakukan sedemikian, bahkan semua umat di dunia ini sama ada yang terdahulu. Bayangkan daripada dulu. Zaman Nabi Adam AS, Allah akan bangkitnya semuanya. Sehinggalah pada hari kiamat Allah akan bangkitkan. Sebab tu firman Allah dalam kuliah Ustaz Salu yang Ustaz sebutkan, beberapa golongan bila mana berjumpa dengan Allah akan tergolong kepada beberapa golongan. Golongan yang pertama, bila mana Allah bangkitkan mereka, terus Allah masukkan ke syurga tanpa hisab. Jadi itu siapa yang Allah masukkan ke dalam syurga tanpa hisab? Salah satunya orang yang mati syahid fi sabilillah. Itu saja ke golongan? Tak, ada lagi golongan lain yang Allah masukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Kita dah sebut dah dulu. Kemudian golongan yang kedua, mereka datang kepada Allah cuma membawa dosa-dosa kecil saja. Dosa besar mungkin mereka lakukan, tetapi Allah ampunkan dosa mereka. Kalau berkait dengan manusia, manusia itu maafkan, ambil duit orang,